Untuk hari pertama ni, kalau dekat belakang-belakang ni, pakcik tengok yang bawa nasi, yang bawa ayam, boleh je bawa. Tapi untuk hari pertama lah, kita tak tahu untuk hari yang lain Jangan pula tiba-tiba hari lain kena tahan ke, ataupun tak bernasib baik kena tahan, jangan marah banci pula Sekarang ni serba salah pula Nak naik ke nak duduk sini? Sini pun adalah ruang sikit. Tapi sajalah banci nak tunjuk tong-tong Zam-Zam ni yang dirindui oleh semua. Tengok ada je yang dapat beg makanan tengok ada beg sabil macam dulu-dulu, macam sebelum lepas Covid. Cuma kita tak dapat, tak ada rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Hello. Apa khabar semua? Bang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live dalam keadaan sehat sejahtera. Okey, alhamdulillah. Di Malaysia, Singapura, Brunei, kebanyakan semua negara telah bermulanya puasa antara hari pertama atau hari kedua. Time Bang Cik upload ni lah. Kalau Bang Cik upload ni sebenarnya Bang Cik upload hari kedua di Kota Mekah. Tapi vlog kali ni sebenarnya Bang Cik rekodkan di hari pertama. Sebab sebulan sebelum 2-3 hari lah sebelum berpuasa ataupun menjelang ketibaan Ramadan ni, ramai yang bertanya kepada Bang Cik, tak boleh dah ke berbuka di dalam masjid? Persoalan yang paling heboh setiap tahun sebenarnya persoalan ni. Dan untuk hari pertama ni, alhamdulillah Bang Cik korbankan berbuka puasa bersama keluarga Bang Cik disebabkan nak menjawab persoalan anda. Dalam seminggu dua tu sebelum Ramadan, Bang Cik tak jawab langsung sebab kita tak tahu arahan tu benar, arahan tu tidak, kita tak tahu. Wallahu alam. Jadi untuk kali ini, untuk vlog kali ini, Bang Cik korbankan dan terima kasih kepada isteri Bang Cik menyediakan bekalan kopi di dalam termos supaya dia dapat jugalah merasa ataupun dapatlah pahala Bang Cik berpuasa. Itulah syoknya bila kita memberi makan semasa Ramadan ataupun kita memberi makan ataupun berbuka kepada orang yang sedang berpuasa. Kita dapat juga kelebihan pahala tersebut. Okey, alhamdulillah Bang Cik sekarang ni berada di kawasan Ajiat. Tadi Bang Cik parking ada satu tempat di Kota Mekah sebab bukan semua teksi boleh masuk sekarang ni. Sebab sekarang ni dalam jam pukul, kita tengok jam alamak, 5.20. Tak tahu nampak ke tidak, tiba-tiba pula cahaya. Okey, 5.20. Okey, 5.20. Okey, insyaAllah lagi 1 jam untuk berbuka puasa. Doakan Bang Cik dapatlah berbuka puasa di dalam Masjidil Haram. Sebab kalau kita berbuka di luar Masjidil Haram, nanti orang cakap dalam lain, luar lain. Sebab soalan ni pun Bang Cik tak boleh nak jawab lagi. Sebab soalan yang kita kena melalui sendiri. Sebab penafsiran sesuatu bahasa Arab ataupun arahan. Okey, arahan adalah berbeza dengan penafsiran yang kita buat. Sebab kebanyakannya kita tahu di Saudi Arabia ni adalah arahan ikut bahasa Arab. Okey, kita pun tak tahu yang sebelah kanan kita ni apa yang dia nak sabit. Tapi macam biasa, kalau nak bertemu, kalau baru bertemu dengan Bang Cik Live, silalah tekan button subscribe. Okey, silalah tekan button subscribe. Kalau dah lama berjumpa dengan Bang Cik, belum tekan button subscribe, tekankan. Kalau video ini bermanfaat, sila kongsikan. Okey, dan Bang Cik doakanlah semoga
semoga kerinduan anda tentang Kota Mekah, sebab ramai yang tengok yang vlog ini akan merindui Kota Mekah itu sendiri. Okey, jadikan rindu itu sebagai satu doa kepada anda semua. Okey, Zas. Sebenarnya agak lewat jugalah banci pergi. Patutnya tadi lepas asar banci dah terus bertolak. Tapi disebabkan sakit perut. Tapi bila dah sakit perut ni kita kena melepaskan buang air besar dululah. Sebab kita tak nak apa-apa berlaku ketika kita menunggu. Kita menunggu sementara, sebab panjang kita nak tunggu dengan air semayang yang ada ni. Daripada rumah sampai ke maghrib, sampai ke isyak, sampai ke tarawih kalau boleh. Kalau tak boleh, boleh je kita nak berbuka nak ambil uduk kembali, tetapi kena pakai spray ataupun botol lah. Sebab insya-Allah banci tak akan pergi makan kot lepas maghrib. Okey, untuk pengaturan semua gak sebenarnya isyak pun dilewatkan setengah jam. Tengoklah kalau banci nak keluar masuk, sebab keluar masuk pun lenguh. Sebab semalam kalau siapa-siapa tengok vlog banci pun nak keluar masuk Masjidil Haram pun ni agak agak jauh. Okey, agak jauh. Jadi agak lenguh jugalah kalau keluar masuk, tapi sebenarnya sempat. Nanti next vlog. Okey, next vlog banci akan tunjukkanlah bagaimana sempat tak sempat kalau kita nak berbuka ataupun nak menikmati juadah selepas solat maghrib di Masjidil Haram. Okey, banci tengok Ajiat punya jambatan ni masih boleh masuk lagi. Jadi banci ikut sinilah. Banci ikut dalam ni. Jangan dia suruh potong kanan sudah. Inilah keadaan semasa di Masjidil Haram sejam sebelum berbuka. Cuaca memang best. Jambatan ni adalah sangat familiar lah bagi kita yang berada ataupun pernah duduk di kawasan Ajiat. Duduk di Land Premium, duduk Mira Ajiat. Land Premium lah, Le Meridian Hotel, Mira Ajiat, Snoot Ajiat, Azkar. Orensis, semuanya sebelah sini lah. Memang familiar, inilah keluar masuk masjid setiap hari. Dan untuk semalam juga di seluruh kawasan seluruh dunia, alhamdulillah, termasuk Malaysia, Singapura, Brunei, Singapura apa semua, kita tengok masjid dah start penuh sebabkan tarawih yang pertama. Semoga kita beristiqamah lah terus sampai ke akhir Ramadan ini, insya-Allah. Okey, banci malas sebab sini banyak polis. Jadi banci stop dulu kamera. Disebabkan banci agak kelewatan hari ni, banci tak berniatlah untuk sebab kalau banci buat pusingan pun, tujuh pusingan sunat pun rasanya tak sempat untuk habis sebelum maghrib. Sebab kat bawahan ni lebih kurang kita memerlukan sejam lah. Sejam 10 minit kot untuk 7 pusingan tawaf. Ataupun ada yang lebih cepatlah kalau macam banci yang agak slow sikit berjalan, sebab kita nak laju-laju pun, kita nak gimana kan. Tapi kalau ikutkan keadaan tak sempatlah. Okey, kita terus cari tempat duduk. Sebab banci nak duduk di King Abdullah Extension kalau buka lagi. King Abdullah Extension pula, King Fahad Extension. King Abdullah Extension adalah yang baru. Sebab kat situ adalah kawasan dalam masjid. Bahkan di sini semua akan difokuskan pada akan difokuskan kepada tawaf. Jadi kita nak solat dengan tenang, kita nak kena pergi belakang ni lah, King Fahad Extension. Okey, nampak gayanya pintu King Fahad dah tutup. Ni pintu King Fahad satu lagi, dia ada dua sebenarnya. Kalau kita nak pergi ke King Fahad Extension ada dua. Banci tak pasti kalau dua-dua tutup ni, kita berpusing-pusing lah. Tak tahu ke mana. Kita pun pergi ke area tawaf lah kot. Tengok macam mana.
Dia tutup dua-dua. Okey, dua-dua King Fahd extension ni dia tutup. Manakah dia nak bawa kita sebenarnya? Dia nak suruh naik atas kot. Tapi ni pun dah penuh. Kat sebelah sini. Tengok boleh tak kita selit-selit kat belakang-belakang ni. Kalau boleh banci tak nak mengganggu lah laluan kalau kita nak solat nanti. Dah penuh juga. Dengan jawapan dia macam tu, kita main pusing-pusing lah. Sebab banci tak nak berganggu sangat lah orang bertawaf. Kalau kita duduk ni akan mengencilkan kawasan tawaf. Jadi macam menzalimi lah hak orang yang bertawaf sekarang. Jadi kita cuba jugalah mencari kawasan. Tapi yang paling best Pakcik nak kongsikan sekarang ni, kita tengok kursi roda diberi hak keistimewaan berada rapat dengan belah sana. Dia ada buat tali. Kita tengok ada tali kat sini. Okay, dia tunjuklah. Kita tunjuk Kaabah sekali kepada semua sahabat-sahabat. Dia ada buat tali untuk khas yang berkurusi roda. Dia tengok dekat sini. Alhamdulillah dapatlah menunjuk pada sahabat-sahabat bagaimana suasana di Masjidil Haram ketika ini. Kalau kita tengok pun dekat bawah tu dah tak bergerak dah. Tawaf dekat bawah kalau nampak lah. Tapi dengan mata kasar boleh nampak. Takut dengan mata kamera ni tak boleh nampak. Biasalah kalau lepas asar memang sampai ke isyak memang penuh lah orang berumrah. Mana-mana bukan sekadar Ramadan sahaja tetapi di bulan-bulan lain juga. Jadi untuk nasihat banci lah, kita tak tahu dalam pukul 5 ni, kalau 5 lebih kita masuk ke area Masjidil Haram, kita kalau ikut banci lah, banci lebih selesa berada di atas bumbung. Tapi sebenarnya itulah, ikutlah peluang masing-masing. Terpulang kepada tu, depan tu ada kot. Depan tu tak tahulah dia boleh lalu ke tidak. Boleh duduk, nampak macam kosong. Kita tengok boleh masuk ke tidak. Tapi kita tengok yang tukang-tukang sabil ni dah membawalah kopi, gahwa semua dekat sini. Kita tengok. Tengok depan tu ada kosong tapi kita naik ke atas kot. Lebih selesa untuk kita solat. InsyaAllah. Sekarang ni serba salah pula nak naik ke nak duduk sini. Sini pun adalah ruang sikit. Tapi saja je lah banci nak tunjuk tong-tong Zam-Zam ni yang dirindui oleh semua. Ni semua. Tengok. Assalamualaikum. Okay, kita tengok. Kalau dekat Madinah, sebenarnya kita dah dipanggil-panggil ni untuk duduk tempat dia. Sebab Madinah dia simple dia tak ada tawaf. Orang hanya duduk saja menunggu. Tetapi di Kota Mekah ni agak sukar lah. Sebab dia banyak lagi ibadah lain seperti tawaf. Kita duduk je lah sini. Tapi ni tempat pengedaran air Zam-Zam. Kita jangan ganggu lorong dia lah. Untuk peringatan jugalah bersama, selalulah bawa sejadah standby kalau di Masjidil Haram ni. Kita tengok ada sejadah lah semua, kebanyakannya ada jugalah jemaah-jemaah yang tak bawa lagi. Ni untuk peringatan manja. Disebabkan kita tak tahu kita solat kat mana. Kalau kita solat dekat area dalam ni kira okey je, alhamdulillah. Dia takut nanti tak boleh masuk, kita duduk dekat atas jalan raya. Kesian batu-batu tu, sakit sebenarnya. Bukan, tapi dulu ada istilah dapat merasai debu-debu Kota Mekah lah. Sebab semalam banci dah tunjuk situasi di atas. Hari ni banci duduk dekat sini lah, InsyaAllah. Banci pun pelik sebenarnya. Tak adalah, banci kena ambat tadi daripada sana. Tapi bila dah masuk ke dalam ni, dia tiba ada ruang kosong sedikit lah dalam ni. Alhamdulillah ini adalah kawasan yang tidak diganggu ataupun bukan laluan
jalan. Tadi kan dekat dengan eskalator, jadi dia hambat lah mana yang tak ada dalam sejadah. Okey, yang bawa sejadah sendirilah. Yang ada, dia sebenarnya kat depan ni ada kapet hijau. Dekat sini memang ada disusun, kena datang awal lah siapa-siapa nak duduk kat sini kot. Okey, dan sekarang ni memang jam banci ni tidak memberi kerjasama sekarang ni. 5.46. Alamak, password lagi. Sekejap, banci buka lagi. Dalam 5.46, mana password? Okey, 5.46. Air zam-zam belum lagi kita boleh ambil lah. Belum lagi ada gelas-gelas untuk diberikan untuk kita ambil untuk berbuka puasa. Untuk pengetahuan semua, air zam-zam untuk umrah. Kalau musafir ke tak musafir kena bawa bekal sendiri kot. Sebab umrah di siang hari pun tidak dibekalkan air zam-zam. Kalau kita tengok yang ambil dekat tiang-tiang ni, semua pakai gelas sendiri ataupun dengan botol sendiri. Inilah sedikit lokasi yang banci dapat lah untuk cuba kongsikan kepada semua. Aku je sebut, kita tengok askar-askar Zam-Zam Masjidil Haram yang banyak berkorban. Inilah orang tengah berbuka, dia pergi top up Zam-Zam apa semua. Memang inilah askar-askar yang dicemburui oleh ramai pihak. Kalau ni batch baru tak dapatlah, masa Covid pun dia orang boleh masuk sebab dia orang bertugas. Kita ni cemburu, tapi Malaysia tidak membekalkan buruh. Jadi ramai juga bertanya banci macam mana nak bekerja di area Masjidil Haram. Hanyalah golongan profesional sahaja, terutama Malaysia sahaja boleh bekerja. Ada je yang translator apa semua, tapi golongan profesional. Tapi nak cari kerja tu banci pun tak tahu dekat mana lubang dia. Biasanya dia orang semua adalah bekas-bekas pelajar daripada Universiti Ummul Qura ataupun Madinah sendirilah. Kita nampak je macam biasa-biasa kat sini dengan ceiling tak tertutup apa semua. Tapi sekarang ni banci agak kesejukan juga Kita tengok ni dia. Angin memang agak laju juga keluar kat belakang ni. Tapi dari tadi banci selalu tunjuk masa Tapi banci lupa pula nak beritahu waktu maghrib untuk Kota Mekah sekarang adalah tadi baru banci tengok 6.30. Sekarang baru password lagi. Susah juga pakai telefon canggih-canggih ni kan. Okey. Sekarang baru 6.2 minit. Lagi setengah jam. Ada yang tidur-tidur kat sini. Tapi banci boleh tengok lah sahabat kita itu Raja Zam-Zam tadi Kadam Zam-Zam tadi. Memang kerja dia orang memang agak letih sebab sekarang ni lah tengah dia orang bertukar lumus memastikan air Zam-Zam cukup. Tapi tak boleh lagi. Dia orang terbalikkan lagi, tak boleh ambil lagi. Dia terbalikkan macam ni. Dia terbalikkan tong ni. Jadi kita tak boleh ambil lagi. Kita tengok gelas-gelas dah telah mula ditaruh pakai kunci dia orang kena terbalik kan. Terbalik kan kunci. Kita tengok macam mana proses dia. Tapi yang dekat tengah-tengah saf tu dia orang dah taruh juga. Ni semua ni semua dia orang dah taruh. Cuma kat belakang ni special dia, ada kes. Lepas tu ada roda. Tak adalah penat sangat dia orang nak kena mengangkat. Tadi dia orang kena mengangkat tadi. Dia orang dah terbalikkan dah. Supaya air Zam-Zam boleh diambil. Live, dekat je. Kunci dia pegang kat tu. Tapi nak buat kerja ni pun penat sebenarnya dengan puasa lagi. Nak pusing bagi betul-betul. Yang paling penat adalah melayan kaenah orang yang tak menyabar. Memang tak tahu apa yang tak sabar. Lambat lagi nak berbuka pun. Okay, kita ucapkan terima kasih lah. Dan kita doakan mereka semua dibalas di akhirat kelak insya-Allah.
Tengok muka keletihan. Sekarang dah 6.16. Lagi 15 minit lah nak berbuka puasa. Pengedaran sebenarnya ada. Dia pengedaran buah kurma untuk yang sebelah tawaf ni, yang tingkat 1 ni. Jadi dia sebenarnya tertumpu kepada orang yang tawaf, dia bagi. Kalau yang duduk belakang ni nasib-nasib lah. Nasib-nasib lah ada orang bagi ke tak bagi. Tapi kita tengok pengedaran berlaku di semasa orang tengah tawaf. Dekat tiang ni pun dia masih lagi ada. Dia tak macam dulu lah, tak yang sebelum Covid tu. Kalau sebelah dalam ni pun ada ada yang bagi beg kan. Kalau dekat King Abdullah Extension, banci tak pasti. Banci pun tak boleh cover lah semua satu hari ni, semua tempat. Sebab banci bukannya media rasmi Masjidil Haram. Yang banci cover dekat sini ni, yang sebelah tawaf ni, dia tak ada bentang setakat ni lah. Kita tak tahu kejap lagi, dia tak ada bentang yang supra. Supra ataupun kain plastik tu. Sini tak ada. Kalau dekat luar, wallahu a'lam. Sebab sekarang ni banci tak tengok live pun. Sebab internet tak berapa ada. Nak tengok internet, nak tengok live Masjidil Haram. Tapi di kawasan tawaf ni hanya dia bagi tamar dan juga kurma. Dia bagi kurma dan juga kopi. Kopi dia belum bagi lagi. Kopi gahwa ataupun teh. Sekadar itu sajalah. Tapi kalau nak dapat yang beg tu, biasanya ada beg tu dekat, kalau tahun lepas dekat King Abdullah Extension. Kalau dekat level tempat kalau kasih tawaf ni, memang biasanya dia tidak menyediakan banyak lah. Bukan semua dia boleh cover. Untuk nasihat banci lah, kalau siapa-siapa yang jemaah umrah daripada Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, kalau yang faham berbahasa Melayu lah, sebab vlog banci pun berbahasa Melayu. Banci tengok banyak je kat sini kita boleh edarkan secara individu. Jadi kita boleh bawa tamar, kita berbagi-bagilah. Tengok itu pun bawa air laban, bawa banyak botol dia bawa juga tu. Tapi tak tahulah, kadang-kadang diorang ni pandai talk. Tapi ada juga tadi yang bawa nasi. Tapi untuk ada juga yang bertanya kepada banci, boleh tak bawa nasi ataupun apa? Untuk setakat ni banci bawa beg sebesar ni. Okey, banci bawa beg sebesar ni dia tak check lah tadi. Banci tak tahu next tiba-tiba banci tak lepas ke. Tapi banci pun tak bawa nasi pun. Bila muka confident ni dia tak tahan lah. Tapi bila kita bawa nasi dia tahan pula. Macam tu lah lebih kurang. Rasa rugi pula tak bawa kurma tadi kan. Padahal kurma banyak je kat rumah banci tadi. Tapi yelah, bila confident tinggi, kita pula mencari lokasi yang duduk belakang ni, memang tak dapat apa-apa lah. Tengok yang tu bawa nasi lepas kan. Tengok sekejap. Ni dia bawa nasi. Ni dia bawa nasi lepas. Tapi beg kecil macam tu lah. Dengan bawa roti sendiri. Okay, tengoklah, keadaan orang yang tawaf dah semakin kurang. Lagi beberapa minit sahaja lagi berbuka puasa. Nasib baiklah rumah banci bawa kopi. Dia tengok bawa kopi tadi. Mana banci bawa kopi, kita bolehlah bagi sikit-sikit seorang nanti kejut. Pakai gelas zam-zam ni, kalau orang nak lah. Yang paling bestnya warna pink. Ni semua bekas dia ni, bukan banci punya. Aqua Flask tanpa sponsor. Kalau kita tengok dekat belakang ni kan, diorang ni sekarang ni sebab belakang ni tak banyak stok makanan, roti pun dibagi-bagi kan. Seronok je tengok. Alhamdulillah, tengok dia bagi roti sama manisan. Koyak-koyak je. Walaupun sedikit kek dia bagi. Sebab kawasan belakang ni tak banyak makanan. Alhamdulillah, siapa yang berpeluang membawa makanan lebih kat belakang ni memang bertuah lah, rezeki. Tengok roti. Tengok roti apa ni,
Dia potong-potong. Alhamdulillah. Kita pun potong sikit. Kita bagi kat orang. Untuk hari pertama ni, bila kat belakang-belakang ni, pakcik tengok yang bawa nasi, yang bawa ayam, boleh je bawa. Tapi untuk hari pertama lah, kita tak tahu untuk hari yang lain Jangan pula tiba-tiba hari lain kena tahan ke, ataupun tak bernasib baik kena tahan, jangan marah banci pula Jadi kat belakang ni kita tengok banyak je yang bawa nasi, bawa ayam goreng. Tapi kena cari spot yang sesuai lah. Sekarang ni bawa ayam goreng tu agak kuat. Kita pun nak solat kat sini. Tapi tak apalah. Kita maafkan sahajalah. Lepas maghrib terus kosong belakang ni. Jadi bancik pun rasanya kat sini terlampau sejuk. Bila terlampau sejuk tak berapa syok untuk bersolat tarawih ataupun solat isyak. Okey, bancik akan cari spot yang lain. Tapi bancik rasanya akan akhiri kita punya vlog kali ini. Tengok kat belakang bancik masih ramai lagi. Kita cari kapet lah. Kita cari kapet insya-Allah supaya kita dapat beribadah dengan lebih selesa. Okey, semoga vlog kali ini walaupun tidak mencapai matlamat sebabkan bancik berada di kawasan outskirt. Jadi bancik tak dapatlah untuk mereview secara penuh kita nak berbuka puasa apa dekat Masjidil Haram. Tapi itulah orang Saudi, dia tak perlu pun heavy-heavy untuk buka puasa sebenarnya. Hanyalah sekadar kurma, kuih-kuih, ataupun kalau dekat luar, kedai-kedai yang untuk breakfast dijadikan pusingan kembali, iaitu breakfast buat buka puasa, lepas tarawih ataupun lepas qiyam baru makan nasi ataupun baru makan yang berat. Okey, semoga kita berjumpa lagi di next vlog. InsyaAllah semoga dapatlah melepaskan kerinduan kepada semua Kezas. Kita tengok ada je yang dapat beg makanan kita tengok ada beg sabil macam dulu-dulu, macam sebelum lepas Covid. Cuma kita tak dapat, tak ada rezeki.